ada kerahmatan di sisi orang yang bertakwa. Orang bertakwa dapat dah seronok. Ya, orang yang tak bertakwa takut nak puasa. Itu sebabnya bagi orang yang bertakwa, ada dulu kita buat 3 bulan berturut-turut berpuasa. Rejab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Seeloknya 3 bulan itu berpanjangan berpuasa. Ya, umur-umur muda macam kamu lah. Sekarang dah usia-usia ustaz tak lalu dah. Ya. Kita sebenarnya kalau kita berpuasa ni penyakit gastrik hilang tau. Bukan gastrik. Yang ada gas elektrik. Gas listrik. Sebab apa? Malas. Itulah. Baik, kita masuk pesanan apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam. Ya, nama sebenarnya Muhammad bin Muhammad ya Al-Ghazali rahimahullah taala. Nasihat yang ke-16. Panjanglah kita. Wahai anakku, kata Imam Ghazali kepada bekas murid yang disayangi. Wahai anakku yang tercinta, sayugianya, sayugia kalau cakap Arab wayam bari, sayugia cakap Melayu, sayugia wayam bari, sebermulanya, sama juga itu bahasa lama ya. Sayugia wayam bari, sebermulanya cerita ada ya. Bagi seorang yang menjalani jalan akhirat itu, bahawa ada baginya seorang guru yang mursyid. Seorang guru yang mursyid. Mana mursyid ni? Guru yang apa? Yang boleh dicontohi. Guru yang boleh dicontohi, mursyid. Lagi pandai mendidik supaya guru itu dapat menghilangkan daripadanya perangai-perangai yang jahat, ya, dengan tarbiyahnya. Apa makna tarbiyah? Didikan. Ni guru kamu yang pertama siapa? Guru kamu yang pertama adalah ibu bapa kamu. Kamu tentu tengok bapa kamu, tengok mak kamu. Kalau mak kamu tu kaki sembayang, bapa kamu kaki sembayang, insya-Allah kamu jadi orang yang kaki sembayang. Kalau bapa kamu, mak kamu kaki silat, kamu nanti jadi tukang kaki silat. Ya, sebab bapa kamu yang kau tengok hari-hari tak? Mana ada orang lain yang duduk dengan kamu adalah bapak-bapak. Ya, sebab kecil mana nak duduk siapa? Bapak lah. Tengok mak perangai bapak, perangai adik-beradik kamu. Ada. Macam Rashid tu dia tunggal, dia tengok siapa lagi, tak ada siapa. Atuk ada atuk sih. Atuk ada? Opah ada? Semua dah tak ada. Yang ada bapak, mak. Bapak ada kan? Mak ada kan? Tengok pakai bapak lah. Tak? Bapak kalau ahli sembayang, insya-Allah kita jadi ahli sembayang. Tak? Kalau bapak ahli sembang, tengok anak jadi pun kaki temberang. Ikutlah perangai bapak. Sembang dia tak habis-habis temberangnya. Tu. Nanti anak you pun kaki temberang. Jangan macam tu. Ya, kita kena ubah. Ya. Kaum itu tak boleh berubah kerana dia mengubah diri sendiri, ya tak? Cara bagaimana? Ini nasihat Al-Imam Ghazali kepada bekas muridnya. Muridnya ni dia rindu tau. Kamu ni kalau rindu kat guru kamu, nantilah kamu dah tu usia-usia nanti, kamu rindu Ustaz Muhammad apa, hantar suratlah kat Ustaz. Wahai bekas guruku yang tersayang, moga-moga doakanlah aku berjaya. Mintalah. Selain kamu doa, minta doa mak bapak. Tak. Selalu minta doa dengan mak bapak. Sebab mak bapak yang kita
doanya akan kabul. Doa mak bapak. Sebab itu kena kita menyantuni mak bapak. Tahu menyantuni? Menghormati, menyayangi mak bapak. Sebab mak bapak itu merupakan yang kedua daripada Allah dan Rasul. Pertama kena taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, ibu bapa. Bi abawaihi. Kullu mauludi yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu bersih. Pa abawaihi. Mak bapak kamu lah yang mencorak kamu. Kalau corak yang cari corak Yahudi, Yahudi lah kamu. Perangai Yahudi. Persit. Kalau corak yang perangai Nasrani, melawan Allah. Sembah patung, batu disembah ya bongoknya. Tak bergerak, batu tu pun marah. Kata berhala, batu apa kau sembah aku pun hamba Allah. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Marah tu. Sebab aku pun hamba Allah. Aku menyembah Allah. Semua yang duduk ke alam buahnya ini adalah hamba Allah. Itu kena ikat. Baik. Lalu guru itu menggantikan di tempat perangai yang jahat. Guru itu menggantikan di tempat perangai yang jahat tadi akan akhlak yang mulia. Gurulah mendidik. Selain mak bapak kamu. Guru yang pertama, ibu dan ayah kita. Itu guru. Yang kamu di sekolah itu guru yang kedua dah, ya tak? Guru lain ketiga, keempat, ya tak? Jadi mak bapak kamu guru yang pertama. Sebab masa kecil kamu dibimbing, ditarbiah oleh ibu bapak kamu. Dan dalam proses tarbiah ini, kerja seorang guru tidak ubahnya seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanaman. Guru ni sebagai petani, diibaratkan sebagai petani. Kalau tanam pokok, takkan pokok tu dibiar aje. Pokoknya tak naik. Yang naik rumput, matilah pokok. Kalau kamu tanam pokok banat muslimat, kalau kamu tanam pokok bunga, kena jaga kelilingnya jangan ditumbuhi oleh rumput. Tu kalau tanam pokok, kamu mesti berikan kasih sayang ke pokok. Kamu belai pokok tu. Bagi selawat kat dia. Pokok tu akan subur. Betul. Ustaz kalau tanam pokok bunga kat rumah tu, belai dia. Dia pagi-pagi sirap. Suburlah kamu. Ya tak? Mudah-mudahan. Itu macam tu juga. Kalau kamu bela kucing. Ada bela kucing tak di rumah? Ada? Tak ada ya? Ustaz ada kucing. Kucing tu bebas. Dia datang ke rumah. Kalau Ustaz balik ke kampung Negeri Sembilan, kucing tu datanglah. Sampai je kereta kereng. Namanya Muneng. Dia warna kuning. Jadi Ustaz panggil apa? Muneng. Bukan pagi. Muneng tu kuning. Sebab senang. Dia tak tahu kalau Ustaz balik ke sampai sana, kita bawa lah makanan. Cakap, Muneng. Dia meraya tu. Kucing jantan. Meraya ni. Muneng. Muneng datang. Bagi makan. Habis makan dia kenyang, dia tidur. Dia tak meraya. Dia meraya sebab lapar. Kucing tu dia lain. Ayam begitu juga. Jadi kucing ni kita bela. Kita sayang dia. Pokok pun begitu juga. Tanam pokok. Pokok apa? Pokok yang berfaedah lah. Ya. Pokok apa? Pokok pandan. Pokok kunyit. Pokok serai. Apa yang berfaedah? Ya. Pokok yang boleh dimakan hasilnya ada.
Ni tanam bunga apa? Bukan dia dimakan bunga. Nah, boleh tak makan bunga? Tak ada. Tanam pokok. Pokok serai. Ada gunanya. Pokok pandan. Ada gunanya. Pokok kari. Ada gunanya. Nah, pokok lada. Ada gunanya. Pokok apa lagi? Pokok durian tu keliling rumah kita tak boleh lah. Kalau keliling rumah kita besar tak apa. Ini keliling rumah je. Kalau rumah teres pokok durian habis tu. Satu blok tu dia habis lah. Satu pokok boleh jadi. Pokok yang boleh digunakan kita ya, pandan, serai, pokok kari, pokok bunga kantan. Bunga kantan pun guna kawasan juga. Ya tak? Pokok pisang pun guna kawasan. Yang tak guna kawasan, lada besar, lada kecil. Ada. Apa lagi? Banyaklah ya. Yang ada memberi manfaat. Tak payah kita nak beli. Dia suka-suka pergi kedai beli. Tanam pokok tu. Cara dia nak subur, bagi kasih sayang kat dia, bagi selawat. Bukan kamu nak dukung dia, bagi selawat. Siram dia selawat Allah sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pokok dia pun berselawat. Sebab apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, sesungguhnya dari fi'il mudhari' itu, sesungguhnya Allah dan malaikat tak pernah berhenti berselawat kepada Rasulullah. Sesaat pun tak berhenti. Ni Allah dengan malaikat. Lalu disarankan, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebaik-baik selawat. Selawat ni banyak. Ya, selawat dia. Apa dia? Sallallahu ala Muhammad. Selawat. Ataupun sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Ya, apa banyak lagi selawat? Ya. Sallu alaihi Allah ya adnani ya Mustafa ya Saf wa tarahmani. Tu banyaklah selawat lagi. Semuanya itu memberi faedah. Kalau kita berselawat dengan Rasulullah, kepada Rasulullah sekali, Allah berselawat untuk kita 10 kali. Punya sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Ada. Macam Nabi Rasulullah SAW ketika isteri yang dikasihi. Siapa isteri yang dikasihi? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ya, dia paling sayang. Sebab apa? Sebab Sayyidatina Khadijah adalah seorang isteri yang sabar, yang baik hati. Kamu nanti sebagai seorang perempuan jadi isteri, jangan menengking suami. Nabi Muhammad apa peristiwanya? Ya, beruzlah, mengasingkan diri daripada masyarakat jahiliyah yang bodoh. Orang masyarakat jahiliyah, ya, kafir Quraisy yang degil, bodoh, zalim. Lalu baginda beruzlah di Gua Nur, Jabal Nur ataupun Gua Hira. Ya tak? Nabi naik Gua Hira tu bukannya senang. Ya, pernah kamu pergi Mekah tengok Gua Hira, Jabal Nur? Tak pernah. Ada rezeki pergilah. Cakap ayah. Sekarang mahal lah sikit. Dulu murah. Jabal Nur tu baginda berulang alik naik ke Jabal Nur tu. Kerana beruzlah. Apa makna uzlah? Mengasingkan diri daripada masyarakat jahiliyah Quraisy yang zalim. Wanita yang lahir dicerca, dibunuh masih kecil. Dan tu bila besar jadikan hamba.
didagangkan. Jahat tak? Jahat tak? Baginda Nabi Muhammad memuliakan kaum wanita. Dan isteri Nabi baginda Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang paling disayangi. Walaupun dia seorang janda. Baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Ketika itu Sayyidatina Khadijah berusia 40 tahun. Baginda teng bujang baru 25 tahun. Tu. Tak, tapi sayangnya, love-nya begitu kuat. Sebab Sayyidatina Khadijah mempunyai harta yang banyak, tetapi dia mulia, berkorbankan hartanya untuk perjuangan agama Allah, agama Islam yang dilupuri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sehingga kan akhir saat Sayyidatina Khadijah sebelum wafat gering sakit, dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata-kata Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah yang dia dengan sebelum dia wafat? Kata-katanya sedih kalau kita dengar. Katanya, wahai suamiku Rasulullah, seandainya tubuh badanku ini kamu boleh gunakan untuk dijual. Salah satu daripada tubuh badanku ini, rusuknya ke, tulangnya ke, kalau boleh dijual untuk perkhidmatanmu menegakkan agama Allah, lakukan. Lakukan. Menitis air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok seorang isteri yang mulia sangat kerana agama. Cintanya dengan Rasulullah kerana perjuangan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menitis air mata Rasulullah. Sedih. Kemudian Jibril mendatangi Rasulullah membisikkan, Allah memberi salam kepada Sayyidatina Khadijah. Allah memberi salam kepada Sayyidatina Khadijah. Apa salam dia yang berbunyi? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Tu yang kamu wirid tu. Sebab kamu tak tahu apa gunanya tu. Banyak faedahnya tu. Doa. Allahumma antas salam. Engkau yang memberi kesejahteraan. Wa minkas salam, darimu kami dapat kesejahteraan, kebahagiaan. Ya, darimu ya Allah. Bila Sayyidatina Khadijah mendapat salam daripada Allah melalui Jibril, disampaikan kepada baginda Muhammad, baginda sampaikan kepada Sayyidatina Khadijah, ya istriku, Allah telah memberi salam kepadamu, kirim salam melalui Jibril. Semoga Khadijah tu wa adkhilnal jannata daras salam, dimasukkan dalam surga dengan sejahtera. Tengok, apa tak menangis lepas tu wafatlah Sayyidatina Khadijah di pangkuan Rasulullah. Menangis baginda sedih je kerana wanita solehah yang mulia, yang habis hartanya untuk perjuangan agama Islam. Tengok. Cuba bayangkan. Kamu ni kalau nak jadi orang betul-betul berjuang pada agama, pelajari Al-Quran, dalami Al-Quran, Al-Hadis, dalami. Baca, hafalkan. Jangan setakat belajar je, hafalkan, faham. Tadabbur isi. Gitu sekali. Sebab usia kamu masih muda, ingatan masih kuat. Sebab itu bila peperangan berlaku di antara Abu Bakar Siddiq, orang-orang Islam yang mujahid, bersama dengan menentang orang-orang Islam yang murtad balik setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Islam yang masuk Islam dia murtad balik.
kerana tak mau keluar zakat, kerana tak mau buat ibadah. Dia kata Muhammad dah mati, buat apa kita nak ikut lagi? Bodoh berotak mereka. Tu bodoh. Tu balik kepada agama asal mereka. Lalu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ramai para sahabat yang gugur dalam perang. Lalu Umar bin Khattab mengabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar As-Siddiq, aku nak bagi pandangan." Apa dia ya Umar bin Khattab? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Apa dia? Umar mengatakan, ramai sahabat-sahabat yang hafaz Al-Quran setelah Rasulullah wafat takut pupus Al-Quran. Kerana Rasulullah SAW ummiyina rasulan. Baginda adalah seorang rasul yang ummi, tak boleh baca, tak boleh nulis. Al-Quran dibaca, dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, spontan dibacakan kepada para sahabat, tidak ada huruf, tidak ada tulisan, hanya dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab itu Rasulullah SAW mula-mula diajarkan oleh Jibril. Ana ma adri, aku tak tahu. Dipeluk oleh Jibril kali pertama. Bacakan lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ana ma'adri, kata Rasulullah, aku tak pandai baca. Nabi memang tak boleh nulis, tak boleh baca, itu dikatakan dalam surah Jumaat. Ummiyina rasula. Maknanya dia buta huruf Nabi. Tapi adalah Allah pilih orang yang cerdik, benar, amanah, menyampaikan, patona. Sebab Nabi mempunyai sifat, 4 sifat. Kalau kamu ada 4 sifat ini, boleh ikut cara Rasulullah. Apa dia? Sifat sodik, benar, tak pernah tipu, cakap jujur. Kedua, sifat tabligh, menyampaikan. Balighu anni walau ayat, walaupun sedikit, sampaikan. Yang ketiga, amanah. Rasulullah diamanah, apa pun diperintah oleh Allah dibuat, walaupun terancam nyawa Rasulullah. Yang keempat, sifat patonah, cerdik dalam mentadbir negara. Tengok, kerajaan Rom, kerajaan Parsi, semua Rasulullah boleh tawan dalam pemerintahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda berhijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, itu baginda. Ni. Sebab apa Ustaz katakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab inilah yang kita perlu ada. Ya, kualiti dalam Islam, kualiti dalam iman kita. Kalau kita Islam, ngaku Islam, sembahyang tinggal, cuai sembahyang, apa guna? Iman kena kuat, yakin. Sebab itulah Rasulullah didatangi oleh Jibril di dalam kitab Batan Arba'in. Ada tak? Rasulullah datangi 3 perkara soalan Jibril kepada Rasulullah SAW. Apa soalan pertama? Khabarni ya Muhammad ma makna Islam. Al-Islam khamsun. Islam ada 5. Al-awalu syahadah, wasani solah, wasalis zakah, warabi, yang keempat apa dia? Syam, puasa bulan Ramadan. Yang kelima al-hajj, menunaikan ibadah haji. 5. Soal lagi, ya Muhammad Rasulullah SAW, khabarni ma makna iman. Iman ada 6, ada 6 perkara. Pertama, al-iman ilallah, ialah beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada Rasul. Keempat, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul, ya Al-Quran. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat, hari akhirat yang akan berlaku. Beriman keenam, untung baik, untung jahat kita penentuan Allah, kita kena yakin.
Kita semua bukannya baik. Kita semuanya bukannya jahat. Ya, kadang-kadang yang jahat boleh jadi baik. Yang baik boleh jadi jahat. Tidak. Sebab kita kadang-kadang dipengaruhi oleh nafsu. Kalau boleh jangan nafsu mempengaruhi. Kita naklah jiwa kita ada komitmen, kualiti yang baik. Jangan sembahyang tu berdalih-dalih. Alah, tak payah sembahyang pun tak apa. Aku tak sembahyang pun orang nampak. Jangan. Allah sentiasa ada pada kita. Kamu sembahyang, kamu datang sini, Allah ada sentiasa pada kita. Ya. Di mana kepahaman kita yang yakin Allah ada? Walau mata kita tak nampak Allah. Telinga kita tidak mendengar bisikan Allah. Ya tak? Tapi Allah ada pada mata hati kita. Betul tak? Kamu sembahyang, ngadap apa? Ngadap dinding. Dinding orang ngadap. Mana Allah ada situ? Pada hati kita Allah ada. Itu sebabnya hati kena berjaga. Itu sebabnya orang yang tidak berpegang beriman kepada Allah, tidak berpegang pada agama Islam, dia menyembah entah apa benda disembah. Dia bina yang batu besar-besar disembah, batu tu pun tak bergerak. Tu. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim AS sebagai contoh masa muda Nabi Ibrahim. Dia marah kepada Raja Namrud. Apa dia kata? Dia terlalu marah. Habis kepala-kepala bahara tu dipotongnya. Dipotong manjat Nabi Ibrahim tu dipotong. Kepala-kepala berhala macam batu kip tu yang tegak ke, berhala perempuan tu. Dipotong kepala. Punya berani ni Nabi Ibrahim. Dah dipotong, ada berhala yang paling besar sekali digantungnya kapak situ. Gantung kat leher tu. Manjat tu kan senang-senang manjat Nabi Ibrahim tu. Berhala tu besar lagi. Lalu dikata, siapa yang memotong segala Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Pada aku tahu. Nabi Ibrahim pada aku tahu. Mesti kamu ni, kamu punya kerja. Ya tuanku, saya tak tahu. Dia cakap tak tahu. Cuba tuanku tengok. Di mana letak kapak? Akan ada bergantung kat leher bahara yang paling besar tu. Raja Namrud tak percaya. Mana boleh dipotong, dia pun tak bergerak. Yang tuanku sembah dia buat apa? Dah dia tak bergerak, kau sembah buat apa? Perintah kat dia. Kan bodoh. Marah Raja Namrud. Sebab tak ada iman. Tak beriman pada Allah. Lalu tangkap Ibrahim, bakar dia. Tak apa. Tangkap dia, buat listrik besar-besar, buat unggun api. Dibakarnya. Rupanya bakar Nabi Ibrahim tu masuk dalam api. Ada ikon, ada baju lawa kat dalam, segala buah-buah surga Allah. Itu kuasa Allah. Abai dede. Cuba boleh reda je api. Nabi Ibrahim keluar dengan baju baru, bawa buah-buah cantik-cantik. Bukan buah kat Malaysia ni. Buah Malaysia ni ada busuk. Ini buah yang manis semua daripada surga. Ada tak cerita dalam Quran? Ada tak? Wa yubashshiral mu'minina allazi apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min sabaratir rizqa. Tengok. Ada tu dalam Quran cerita. Ya. Gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal baik. Dia akan dimasukkan dalam surga. Di dalam surga itu ada air susu daripada sungai yang mengalir, manis, dan segala buah-buahan. Ada dalam Quran. Ada tak? Ada baca? Surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Ada. Allah kata tu dalam Quran.
Sebab tu kita kena percayalah, kena yakin. Kamu belajar lagi hafaz Quran nanti, kamu belajar isi apa dia cerita Quran ni. Barulah kamu rasa seronok. Ini belajar Quran malas-malas, mana nak dapat berkat? Kena rajin. Kena baca Quran ni kena banyakkan banyak solat. Solat hajat malam-malam supaya cepat hafal. Tak? Cerita tadi, Abu Bakar Siddiq mengarah Umar Ibn Khattab, wahai Umar, kau lantik Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu ketika itu umur 18 tahun. 18 tahun. Kenapa tidak lantik Syu'bah, tidak lantik Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tidak lantik Utsman bin Affan? Kenapa lantik Zaid bin Sabit? Kerana Zaid bin Sabit muda. Orang muda kuat ingatan. Macam kamu lah. Kuat ingatan. Tapi kena rajin menghafal. Ini menghafal malas. Tidur je. Ada dapat seayat dah tidur. Ya, menghafal setengah jam, tidur 3 jam. Alah, apa dah? Nah, itu sebabnya kena kamu berusaha. Betul. Ya? Faham tu? Faham tak Ustaz cakap ni? Kena faham. Kena tumpukan. Kita belajar kena tumpukan. Ya? Apa pesanan lagi Al-Imam Ghazali kepada bekas muridnya? Dan dalam proses tarbiyah, didikan. Proses didikan, tarbiyah. Ini, kerja seorang guru tidak ubahnya seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanaman tu. Kan ada rumput, kalau kata tanaman tu ada rumput kan, kena bersihkan. Bila bersihkan, pokoknya subur tak? Dia punya makanan tu, rumput tak makan, dah habis, dia besarlah cepat. Tapi kalau penuh dengan rumput, matilah pokok tu. Rumput dia subur, tak? Umpama begitulah diibaratkan. Baik. Ya. Maka dengan itu tanamannya akan hidup segera, segar dan akan menghasilkan hasil yang sempurna. Maka sebermula atau sayugia bagi murid yang berjalan ke negeri akhirat itu, ada seorang guru yang minta mentakbir, ya, mentakdibkan atau mengajarkan adab-adab baginya, menunjukkan kepadanya jalan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah mengutus segala rasulnya untuk menjadi pembimbing bagi sekalian hamba-Nya. Dan apabila para rasul ini telah meninggal dunia, sudah pasti Allah Ta'ala akan menjadikan bagi mereka itu akan khulafa, pemimpin kemudian. Seperti guru-guru mengajarkan kamu, ya tak? Supaya kamu jadi orang yang ingat, cerdik, ya tak? Jadi ilmu-ilmu ini di pengajaran ni. Pengganti yang meneruskan tugas mereka untuk memberikan bimbingan ke jalan Allah. Inilah, belajar inilah. Kamu belajar mengaji, belajar apa? Dengan syekh. Ditadabburkan. Apa ayat-ayat. Kamu hafal, kena banyakkan hafal dulu. Peringkat awal kamu menghafal ajalah. Dan kamu dah pandai sekarang. Sebab Al-Quran ni banyak dah. Ada penterjemahan kan? Ada. Boleh kamu fahamkan. Kalau kamu hafal Quran lagi bagus. Dan sifat-sifat seorang guru yang mursyid, yang layak menggantikan Rasulullah SAW, itu ialah bahawa ia seorang yang benar-benar alim. Ni satu masa bukan kamu jadi murid aja, satu masa kamu akan jadi guru. Nah, macam mana saya tak nak jadi guru, Ustaz? Bila kamu nanti dah besar dewasa, kamu ada kerjaya, tak? Kamu teruskan. Apa guru macam mana? Takdirkan kamu sudah ada kerjaya, usia kamu dah 27, 25.
Tentu ada perasaan nak berumah tangga. Ada pasangan, seorang isteri. Kamu pentadbirlah lelaki. Ya. Abdul Rasid pernah jumpa jodoh lah. Yalah, kahwin. Abdul Rasid kena ajar isteri. Cara sembahyang. Kalau isteri tu pula daripada hafizah, lagi bagus. Tak payah ajar, dah pandai lah. Ya. Daripada hafizah. Ya tak? Dah pandai dua-dua. Alhamdulillah. Itu untungnya ada ilmu. Ya tak? Orang ada ilmu agama ni insya-Allah tak sesat kat mana-mana pun. Ada je. Laku je. Ni. Betul. Isilah diri kamu dengan ilmu pengetahuan. Betul. Ustaz cakap memang betul. Ini pengalaman Ustaz sendiri. Ya tak? Ada ilmunya. Ya. Daripada ilmu itulah ada rezeki. Rezeki untuk mendatangkan murid-murid kita. Ya tak? Untuk mendatangkan apa? Hasil pendapatan kita. Ya, ada ilmu. Untung orang ada ilmu. Itu sebenarnya. Zaid bin Sabit ini muda lagi. Baru 18 tahun. Tapi dia mempunyai ilmu hafaz Al-Quran. Maka diarah untuk mengetuai hafazan Quran tadi. Tak salah. Berlumba-lumba lah menghafal. Tak? Waktu petang tu main-main lah juga ya. Nak cari peluang ya. Aktiviti. Lepas tu menghafal. Jangan banyakkan tidur. Sebab usia-usia kamu ni kalau banyak tidur tak guna lah. Ini tidur, makan, tidur. Makan jangan banyak sangat. Ini sarapan satu bungkus, dia 3 bungkus sekali. Wah, benda tak katuk. Ya, peruntukkan satu bungkus je. Ya, Ustaz kalau sarapan satu bungkus tu lah, berat dah tu. Ya, ini 3 bungkus sekali hadap. Hebat lah. Ya. Mana? Ngantuk lah. Dah 3 bungkus. Bihun. Lepas tu dia. Ustaz ngajar pun dia gitu. Terbayang-bayang dah. Kunang-kunang mata. Tak tahu tunduk dah tidur. Betul tak? Tak percaya tu ada yang tidur tu. Tu bukti tu. Makan 3 bungkus lah tu. Nah. Berapa bungkus dia makan? 3. Tu kantuk. Nguap punya. Oh, suruh sebungkus je. Lepas sekarang, lepas belajar, sambung lagi sebungkus. Ini 3 bungkus tedah sekali. Ya, jangan biasakan. Kita makan khairu umur awsatuha. Yalah. Sedang-sedang lah. Ini kadang-kadang orang tak faham. Nanti kita jadi sampai ketua kita tak faham. Ya, ini kenduri kahwin. Ustaz kadang-kadang tengok ni. Tengok. Tak mana-mana pun besar badannya. Tapi bila dia ngambil ada 7 jenis lauk. 7 jenis lauk. Pinggan sekarang bukan macam pinggan dulu. Pinggan dulu tu dalam sikit. Pinggan sekarang tu melipir kan. Ni nampak sangat buruk je makan. Buruk tu orang tengok. Apa tak buruk? Nasi. Lepas tu ada 7 jenis lauk. 7 masuk. Apa tak jadi gulung? Ikan goreng, ayam goreng, kari ayam, kambing, macam-macam bergulung. Astagfirullahalazim. Elok tak orang tengok? Elok tak? Elok? Elok tak? Tak elok lah. Kita makan ni nampaklah sikit je. Kalau rasa sekarang kurang, tambah. Nanti habis lah. Sebab apa? Tak ada jiwa kamu tu, jiwa qanaah. Tahu jiwa qanaah? Kesederhanaan. Ini ada kalau boleh semua nak letak kat pinggan. 7 jenis. Apa bergunung tu? Malulah sikit orang tengok. Ini ada. Ustaz tengok, Ustaz dah bermasyarakat, tahu tak? Dia bermasyarakat, tahulah. Oh, tak ada jiwa. Tengok je. Jadi kita ni biar berlatih daripada kita kecil. Jangan kita membazir. Ini perlu menggunung, tak habis pula. Allah berdosa je. Innamal mubaziru bi
Ukhwatu syaitan. Ada jadi saudara kau syaitan. Baik. Faham tu ya? Dan apabila para rasul ada, dan sifat-sifat seorang guru yang mursyid yang layak menggantikan Rasul alaihissalam ialah bahawa ia seorang yang benar-benar alim, ada ilmu. Tetapi bukan semua orang yang alim layak menjadi pengganti para rasul. Al-ulama warisatul anbiya. Bukan. Dan sekarang akan aku sebutkan, kata Imam Ghazali, aku akan sebutkan sifat-sifat guru yang mursyid secara ringkas, yang boleh diikuti, supaya jangan mudah seorang itu mengaku bahawa dirinya adalah seorang guru yang mursyid. Ni guru pun berhati-hati. Ya, guru yang mursyid itu macam mana? Pertama, seorang guru yang paling, yang paling daripada mencintai dunia dan mencintai pangkat. Ya, ni. Seorang guru yang berpaling. Tahu berpaling? Mengelak. Berpaling daripada cinta kat dunia dan pangkat. Ini dah asal awal-awal lah aku. Aku nanti kalau aku berjaya sekolah, nanti aku masuk universiti, aku nak jadi pangkat, jadi pengarah. Dah ngada-ngada. Ya, dah ada ngada-ngada. Cuba kita letakkan angan. Aku ni kalau jadi seorang yang boleh jadi mubalik, menyampaikan, berdakwah kerana Allah. Itu. Ini tidak. Aku nak jadi pangkat yang besar, gaji besar, kereta besar, rumah besar, bini besar. Alah, semua je besar. Bini pun dah besar, awak kecil. Jadi kita jangan sampai gitu ya. Ada peraturan. Yang pertama, Imam Ghazali ni bagi Imam Ghazali ni bagi pandangan. Yang kedua, beliau telah berguru dengan gurunya yang mursyid, yang banyak mengetahui tentang segala halnya. Dan gurunya yang mursyid itu juga telah berguru dengan seorang guru yang mursyid juga, yang boleh diikut sebelumnya. Begitulah seterusnya wujud salah silah guru yang mursyid ini, sehingga sampai kepada penghulu kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru yang mursyid, guru yang kesederhanaan. Ya tak? Qanaah. Dalam ilmu tasawuf dipanggil qanaah, sederhana. Pakai dah baju ala kadar. Ya tak? Yang kita mampu, jangan sampai berlebih, jangan sampai hutang. Ini hutang sana, hutang sini, buat apa? Itu dia. Kita nak, kalau boleh kereta satu je atau dua kalau perlu. Ya, sebab apa? Keperluan. Jadi perlukan. Ya, ini tidak. Kita kalau mampu lain cerita, ni tak mampu. Berhutang sana, berhutang sini. Ya, kata siapa? Kata penyanyi siapa? Penyanyi dah sakit masa ni. Apa? Datuk M. Daud Kilau. Gali sana, gali sini. Ada. Utang sana, utang sini. Bayar sana. Ada. Utang sana, utang sini. Jangan sampai begitu. Jadi, yang kedua tadi, beliau telah berguru dengan gurunya. Gurunya itu memang mursyid. Boleh diikuti. Ya. Dan juga gurunya telah berguru kepada guru yang mursyid sebelumnya. Begitu seterusnya, ada salah silah guru yang mursyid itu, sehinggalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Yang ketiga, contoh guru yang mursyid itu, beliau ialah seorang guru yang benar-benar telah berjaya dalam mendidik diri dengan mendekati, ya, menjedikitkan masa, sedikitkan makan. Ini makannya melampaui lah. Selagi tak kenyang, dia makan. Makan dia berhenti sebelum kenyang. Ini depan orang, ya Allah, elok tak elok? Dia sedawa depan orang, elok tak? Ustaz nak tanya, elok tak?
Aduh. Kalau sendawa sebab perut lapar tu lain. Aduh. Ini sendawa kenyangan. Ada 3 laut, 3 tekatan lagi ya. Jangan sampai gitu, ya. Dan kerana banyak makan menyebabkan banyak tidur. Ni orang banyak makan menyebabkan banyak tidur dan banyak banyak bercakap. Ni. Tapi yang hendak di sini kurang makan, menyedikitkan makan, sedikit bercakap, sedikit tidur dan banyak bersembahyang, banyak bersedekah, juga banyak berpuasa. Ini yang dihendaki guru dia. Kalau kamu nanti jadi guru, ini sifat yang diajar oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Yang ketiga. Yang pertama tadi, ya apa? Pertama tadi, mursyid ialah mengetahui tentang segala hal. Yang kedua, mursyid ialah ada salah silah dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, dia adalah bersifat benar, ya, mendidik, ya, jujur, ya. Tu. Yang keempat, beliau dengan sebab berguru dengan gurunya yang mursyid tadi telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidupnya seperti sabar. Orang yang sabar di sembahyang ni, nak sembahyang ni pun kena sabar. Ya. Sebab itu Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamu mendirikan sembahyang, minta pada Allah mendirikan sembahyang. Kerana orang yang mendirikan sembahyang itu Allah sayang. Kerana Allah berserta orang yang sabar. Bukan senang nak sembahyang, walaupun menang. Senang tu kata senang. Susah. Sembahyang zuhur ni nantilah dulu. Lama-lama nantilah dia. Sembahyang tahajud malam-malam. Kalau tak betul-betul kita nak bangun, tak ada. Tak. Kalau tak betul-betul ni, tak. Baca Quran kalau tak ulang kaji, tak betul-betul tak. Betul tak? Betul tak Ustaz cakap? Kena sungguh. Ada kamu yakin. Sekurang-kurangnya 1 hari, kamu boleh hafal 1 lembar. Cukuplah. 1 hari. Boleh. Itulah sebab tak boleh lagi. Tak yakin. Kena yakin. 1 hari boleh 1 lembar. 2 hari 2 lembar. 3 hari 3 lembar. Ini 1 lembar ni macam mana? Ya. Baca hadis baru berapa hadis? Baru kita masuk 5 hadis. Kalau Ustaz soal lagi suruh baca, entah apa tentang pukang kamu. Baru 5 hadis. Ya. Bab pertama apa? Bab niat. Bab kedua bab solat. Rukun Islam. Bab ketiga bab apa? Hadis yang ketiga. Bab kejadian makhluk manusia. Hadis keempat? Hadis yang keempat apa? Bab apa? Jadi yang kedua, itu ketiga. Apalah, kena dia apalah. Baru 5 hadis, belum banyak hadis. Itu caranya. Sebab kalau kamu nak menjadi orang yang hafazan Al-Quran, yang hafaz dan dihafaz ni hadis. Ya. Quran dan hadis. Tidak. Quran, hadis. Itu kena hafal. Baik. Mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidupnya seperti sabar, sembahyang, syukur, tawakal, yakin, qanaah. Ada tak qanaah? Kesederhanaan. Qanaah, merasa cukup dengan adanya. Tenang jiwa, ya, penyantun, tawaduk, banyak ilmu, benar, malu, menyempurnakan janji,
tenang pendirian, ya, tenang pendirian, tenang pembawaan, berhati-hati dalam segala urusan. Ini sifat mursyid. Tenang saja jiwa, tak bergelabah, ya, dan sebagainya. Dan apabila ia telah bersifat dengan sifat yang mulia ini, maka sebenarnya ia adalah nur. Apa makna nur? Cahaya. Cahaya ada pada diri kamu, perasaan kamu, kesabaran hati kamu. Malam-malam buat, cubalah latih malam-malam. Dalam 4:30 tu bangun, buat sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang awabin ma'al istigharah. Kita amalkan 3 je peringkat awal. Pertama, buat sembahyang taubat. Usolli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala. Apa maknanya? Saja aku sembahyang taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita kena selalu bertaubat kepada Allah. Habis sembahyang taubat, solat tahajud. Usolli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat saja. Ya. Habis tahajud, solat apa? Solat apa? Witir. Solat hajat. Ya, hajat, kita nak hajat, tak jadi orang pandai. Tak jadi orang cepat hafal Quran. Hajat minta pada Allah. Usolli suratal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Apa dia? Mula-mula sembahyang apa? Taubat. Usolli suratan taubati rakaataini lillahi ta'ala. Kedua, sembahyang apa? Sembahyang tahajud. Usolli suratan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Ketiga, solat apa? Solat hajat. Usolli suratal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Keempat, solat witir. 4 solat ni jadikan satu amalan. Tiap-tiap hari buat. InsyaAllah kamu jadi orang yang ada sifat mursyid ini. Apa ni sifat mursyid? Yang keempat. Cuba baca yang keempat. Yang keempat ni, yang susah. Apa dia? Sifat mursyid telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidup, seperti sabar. 1. Tak, dia keempat tu. Kemudian lalu melakukan sembahyang. Ada sifat syukur. Bertawakal kepada Allah. Yakin diri adanya Allah. Qanaah, merasa cukup apa yang ada. Ya. Tenang jiwa. Betul. Dengan ada itu tenang jiwa kita. Tak masalah. Tak gelabah duit. Ya Allah, duit tak cukup. Kalau kamu amalkan nanti sampai kamu bekerja, ada je rezeki. Ekonomi kamu bagus. Betul Ustaz cakap ni. Ini Imam Ghazali bagi pesan. Apa kita? Cuba ingat betul-betul. Pertama, orang yang mursyid itu 1, mampu menjadi akhlak mulia. 1, sebagai cara hidup yang sabar. 2, rajin sembahyang. 3, selalu bersyukur kepada Allah, terima kasih. 4, tawakal, menyerah diri kepada Allah. 5, yakin adanya Allah melihat kita, kelakuan kita. 6, qanaah, cukup apa yang ada. Jangan berlagak-lagak sangat. Ketujuh, tenang jiwa, penyantun, tawaduk, rendah diri, banyak ilmu, rajin belajar, benar, cakap jujur, malu. Kita ada perasaan malu. Oh, benda ni tak balik. Malu. Ya. Menyempurnakan janji, tenang pendirian, tenang pembawaan, berhati-hati dalam segala urusan. Ingat, kita nak buat sesuatu kena banyak berfikir, berhati-hati dan sebagainya. Dan apabila ia telah bersifat dengan sifat yang mulia ini, maka sebenarnya ia adalah nur, cahaya. Dari apa?
dari anwar Nabi Rasulullah SAW yang layak untuk diikuti. Kita ni kena nur cahaya. Kerana Nabi Muhammad itu adalah nur cahaya. Ya tak? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya? Boleh faham tak? Tetapi kewujudan guru yang mempunyai sifat-sifat ini sangat jarang sekali. Kurang ada. Ya, kurang ada. Lebih sukar lagi wujudnya daripada Al-Kabir, ya. Al-Kabirat Ahmar. Beliau yang menyerah diri kepada Allah. Kurang ada. Gini. Syukur. Ni jiwa kita, batin kita. Jadi kita setakat itu dah. Kita berhenti setakat itu, ya. Ya, kita berhenti. Adapun adab-adab yang zahir iaitu okey. Kita berhenti situ rehat.